Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa mustafahu min khirati khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Uhayyikum jami'an tahiyatul Islam wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kini sedang mengikuti program Indahnya Ramadan di Akademi Al-Mukarramah. Jangan lupa subscribe channel YouTube Akademi Al-Mukarramah, like, share dan komen, dan tekan butang loceng untuk terus dapatkan video-video terbaru dari kami. Jadi insya-Allah hari ini kita akan membincangkan sebanyak sedikit tentang tajuk maksud larangan berpuasa bagi wanita ketika suaminya ada. Kita mulakan dulu dengan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari oleh Abu Hurairah, di mana lafaz hadisnya, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idnihi wa la ta'dhana fi baytihi illa bi idnihi. وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرُهُ. Maksudnya, tidak halal bagi perempuan, maksud tidak halal, tidak boleh bagi perempuan antasuma, berpuasa sedangkan suaminya syahid, ada bersamanya, illa biiznih, melainkan dengan izinnya, wala ta'dhana fi baitihi illa biiznih, dan tidak boleh dia memberi izin orang masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Dan apa yang dibelanjakan, iaitu si isteri tadi itu, si perempuan yang membelanjakan daripada hartanya tanpa arahannya, tanpa arahan suami tadi itu, fa innahu yuaddi ilaihi syatruhu, maka sesungguhnya ia akan memberi ataupun mendapat pahala kepada suaminya sebahagiannya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, di mana lafaznya hampir dan lebih kurang bunyinya, la tasumil mar'ah wa ba'luha syahidun illa biiznih wa la ta'dhan fi baitihi wa huwa syahidun illa biiznih wa ma anfaqat min kasbihi min ghairi amrihi fa inna nisfa ajrihi lahu. Maksudnya, tidak berpuasa seseorang perempuan itu dan suaminya syahid, ada, kecuali dengan izinnya, dan tidak mengizinkan, maksudnya tidak boleh perempuan itu mengizinkan seseorang dalam ke dalam rumahnya sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Dan apa yang dibelanjakan daripada pendapatannya, daripada pendapatan suaminya tanpa arahannya, maka sesungguhnya separuh daripada itu mendapat balasannya kepada suami dia tadi. Kita pergi sebahagian demi sebahagian dalam hadis ini. Pertama sekali dikata tak boleh seseorang perempuan itu berpuasa melainkan dengan izin suaminya. Jadi adakah perintah untuk tidak boleh berpuasa ini umum? Maksudnya dalam apa segala jenis puasa seorang isteri itu mesti minta izin dengan suaminya dahulu? Memang pastinya tidak. Sebab ini khas perintah larangan ini untuk puasa-puasa sunat sahaja, an-nawafil minan as-siyam. Kalau nak ikutkan, adapun kalau dia puasa yang fardu dan suaminya minta untuk dia berbuka, maka itu tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh mentaati makhluk dalam berbuat maksiat kepada al-khaliq, pencipta, kepada Allah Taala. Kalaulah dia berpuasa yang wajib lain seperti nazar pun, suaminya tak boleh nak meminta isterinya untuk nak berbuka puasa. Kalau dia puasa qada, di sini ada dua pendapat. Kalaulah si isteri tadi dia berpuasa qada yang wajib, iaitu qada untuk Ramadan, pecah kepada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan si suami boleh nak meminta untuk si isteri berbuka sekiranya ada waktu yang panjang lagi untuk nak berpuasa, untuk nak menggantikan puasa tadi. Maksud waktu yang panjang, sekiranya katalah dia ada tertinggal beberapa hari ataupun dia meninggalkan beberapa hari kerana haid dan sebagainya, tak boleh nak puasa, dan dia nak qada puasa selepas pada bulan Ramadan. Tapi antara nak sampai ke Ramadan yang keseterusnya masih lama lagi, maka pendapat pertama tadi kata si suami boleh nak minta isteri untuk nak berbuka dulu. Sebab apa? Ada waktu yang panjang lagi, waktu yang lain boleh nak berpuasa semula. Pendapat yang kedua kata, kalaulah puasa itu adalah puasa yang fardu, tak kira lah daripada yang puasa Ramadan ataupun yang menggantikan yang qada tadi itu, maka si suami tidak ada hak untuk nak minta isterinya
berbuka. Mengapa ada larangan untuk si isteri berpuasa sedangkan suaminya ada? Maksud larangan ini adalah kerana kalaulah suaminya perlu kepada isterinya pada waktu di tengah puasa sunat tadi itu, maka si isteri perlu mentaati hak suaminya, iaitu kena mentaati permintaan suaminya, kerana itu yang lebih utama, lebih aula, lebih wajib. Jadi tidak boleh seseorang isteri tadi nak puasa sunat melainkan dengan izin suaminya. Kemudian bahagian kedua hadis tadi sebut seseorang isteri tak boleh nak mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Tak kiralah sama ada lelaki ataupun perempuan, kalaulah si suami itu tak mengizinkan, maka orang tu tak boleh nak masuk ke dalam rumahnya. Kalaulah orang itu antara yang suaminya tak suka, maksudnya memang ada masalah yang dia bergaduh dan sebagainya, maka si isteri tak boleh nak bagi orang tu masuk ke dalam rumahnya. Adapun apa yang si isteri itu membelanjakan daripada hartanya, maka pahala, maksudnya kalau dia bersedekah sekalipun dengan harta si suaminya, maka pahala itu akan dapat kepada suami juga, sebahagiannya akan dapat kepada suaminya juga. Ini nak menceritakan besarnya hak seorang suami ke atas isterinya. Jadi untuk memahami dengan lebih lanjut, kita ceritakan hak-hak di antara suami isteri. Ada hak di mana dia bersama, maksudnya hak suami itu bersama dengan hak isteri. Ada juga hak di mana yang dikhususkan untuk isteri sahaja, dan ada juga hak yang dikhususkan untuk suami sahaja. Jadi kita sebutkan dahulu hak-hak isteri ke atas seorang suami. Hak isteri ke atas seorang suami. Umumnya kalau kita tengok, hak seorang isteri ke atas suami dia pecah kepada dua. Hak jenis harta, al-huququl maliyah. Yang kedua, hak yang tidak berkaitan dengan harta. Kita sebutkan dahulu hak yang berkaitan dengan harta bagi seorang isteri ke atas suaminya. Yang pertama, al-mahar. Al-mahar memang kita kata itu adalah perkara yang wajib bagi seseorang lelaki bila nak bernikah dengan seorang perempuan. Memang perlu disediakan. Dalam firman Allah Ta'ala, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berilah kepada perempuan itu sedekah mereka itu nihlah. Dalam setengah kitab tafsir disebut sebagai nihlah perkara yang wajib, maksudnya sedekahnya yang wajib, iaitu al-mahar. Yang kedua, jenis nafaqah, jenis hak isteri ke atas suaminya adalah bab nafaqah. Nafkah ni kita cerita perbelanjaan secara umum lah, perbelanjaan harta, perbelanjaan nafkah ni yang zahir, yang batin dan sebagainya. Tapi kita nak fokus di sini, ia adalah antara hak si isteri ke atas suami. Maksudnya suaminya kena memberi nafkah itu kepada isterinya, walaupun isterinya seorang yang kaya, walaupun isterinya ada harta. Dalam satu kisah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kisah yang famous di mana Hind, isteri kepada Abu Sufyan, Hind bin Utbah, dia pergi mengadu kepada Rasulullah, berkata sesungguhnya Abu Sufyan ini adalah seorang lelaki yang syahih, seorang lelaki yang kedekut. Jadi dia tak dapat nak belanjakan untuk diri dia dan anak-anaknya. Maksudnya dia tak ada harta lain untuk nak bagi makan diri dia dengan anak-anaknya. Dia tanya dengan Rasulullah, boleh tak dia nak ambil harta daripada harta Abu Sufyan tadi tu secara senyap tanpa pengetahuannya? Rasulullah jawab balik dekat dia, kata khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah bagi apa yang cukup untukmu dan untuk anakmu dengan yang baik. Maksudnya Rasulullah mengizinkan untuk dia ambil hak harta yang ada dengan Abu Sufyan tadi itu, walaupun dengan tanpa pengetahuan Abu Sufyan. Sebab apa? Sebab kalau dengan pengetahuan Abu Sufyan, dia sendiri adalah seorang lelaki yang kedekut, tidak mungkin dia tak mengizinkan, mungkin dia tak bagi. Tapi oleh kerana bab nafkah ini adalah perkara yang wajib, yang perlu ditunaikan oleh seorang suami kepada isterinya, maka dalam bab ini Rasulullah mengizinkan untuk Hindun tadi itu untuk nak mengambil harta walaupun tanpa pengetahuan Abu Sufyan. Hak yang ketiga bagi seorang isteri ke atas suaminya adalah as-sakani. As-sakani maksudnya hak dalam tempat tinggal. Dan ia maksudnya suami itu memang wajib menyediakan bagi isterinya tempat tinggal. Tempat tinggal di mana mengikut kemampuan suaminya. Tidak boleh kita katakan seorang isteri demand, dia nak rumah yang besar, nak banglo dan sebagainya, sedangkan suaminya tidak mampu. Isterinya pun dia kena ada persefahaman di mana kalau yang si suami nak sediakan rumah, cukup sekadar ikut kemampuan suami tadi itu. Jadi tiga perkara yang kita sebut tadi adalah antara hak isteri ke atas suaminya yang dari segi harta. Yang pertama mahar, yang kedua an-nafaqah, yang ketiga as-sakani, rumah. Daripada hak yang bukan jenis harta pula, ada beberapa jenis kita sebutkan di sini. Yang pertama, al-adlu bainaz zawjat, keadilan di antara isteri-isteri. Ini sekiranya suami itu ada isteri yang ramai, dia boleh 1, 2, 3, 4. Kalau ada isteri yang ramai, maka hak
isteri ke atas suaminya adalah suaminya perlu berlaku adil. Yang kedua adalah husnul isyrah, bergaul dengan baik. Jadi antara hak yang bukan dari segi harta untuk isteri ke atas suaminya adalah suaminya perlu bergaul dengannya dengan baik. Tak boleh suaminya kata nak memilih, kata dengan isteri yang ni nak buat baik, dengan isteri yang ni tak buat baik. Adapun kalau dia ada satu isteri sekalipun, dia mesti berbuat baik dengan isteri dia tu. Kadang-kadang kita nampak dalam masyarakat, sedia ada sekarang ni, kita tak kata khusus di Malaysia, kita kata seluruh dunia berlaku. Ada suami yang bila dia berkahwin, sebenarnya dari segi mentalnya dia tidak bersedia lagi. Maksudnya dia tidak memberikan hak yang sepatutnya kepada isteri dia, yang boleh nak membawa kepada perpecah belahan rumah tangga. Jadi ini satu perkara yang perlu dititik beratkan, iaitu husnul isyrah, bergaul dengan baik adalah satu tuntutan juga dan satu keperluan bagi seorang isteri yang dia boleh nak tuntut ke atas suami dia. Yang ketiga dan terakhir yang kita nak sebutkan di sini, di antara hak isteri ke atas suami yang tidak berkaitan dengan harta adalah adamul idrar bizzaujah, tidak memudaratkan isterinya. Dalam Islam kita dituntut untuk tidak menyakiti orang Islam yang lain. Kan? Kita sebut dalam hadis yang masyhur sebut, Rasulullah pernah bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan orang Islam yang lain daripada lidahnya dan tangannya. Kalaulah kita dituntut untuk nak menyelamatkan orang Islam lain daripada lidah kita dan tangan kita, daripada kita sakiti mereka dengan lidah kita dan tangan kita, maka untuk nak menyakiti isteri itu lebih berat lagi. Maksudnya menjaga isteri itu adalah lebih aula, menjaga keluarga kita adalah lebih utama. Kita masuk pula kepada hak seorang suami ke atas isterinya. Ada beberapa kita sebut di sini. Kalau tadi yang isteri kita pecah pada dua, ada yang berkaitan dengan harta, yang tak berkaitan dengan harta. Kalau untuk suami kita sebut secara umum. Yang pertama, hak suami ke atas isteri adalah wujub ta'ah, wajibnya taat. Ada beberapa waktu yang si isteri tidak perlu nak taat pada suami, iaitu sekiranya ia membawa kepada kemaksiatan, ataupun suaminya suruh berbuka pada waktu siang Ramadan dan sebagainya. Tapi lain pada tu, umumnya si isteri perlu mentaati suaminya dalam segala haknya dan kena menunaikan hak suaminya. Yang kedua, hak suami adalah tamkin zauj min al-istinta'. Boleh nak meminta isteri itu untuk nak meminta hak suami tadi tu dengan isteri dia. Hak suami sebagai hak menuntut hak dia sebagai suami untuk si isteri menunaikan haknya sebagai isteri. Yang ketiga, adamul idn liman yakrahu az-zawj dukhuluhu. Tidak memberi izin bagi orang yang suaminya tak benarkan ataupun suaminya benci masuk ke dalam rumahnya. Jadi ini berkaitan dengan hadis yang pertama yang kita baca tadi tu. Kata antara hak suami tadi tu, si isteri tak boleh nak bagi orang yang suami dia tak suka masuk ke rumahnya, tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang keempat, tidak keluar daripada rumah kecuali dengan izin suaminya. Jadi tanggungjawab suami agak besar, dan sepatutnya seorang isteri dia mengetahui dan memahami, kalaulah dia nak keluar, sepatutnya dia kena minta izin dengan suaminya dahulu. Jadi kena minta izin. Itu antara hak suami ke atas isterinya, adalah si isteri meminta izin kepada suaminya untuk nak keluar daripada rumah. Yang kelima, at-ta'dib. At-ta'dib, kita asalnya mengajar adab. Mengajar adab ni kadang-kadang kita jadi tajuk yang agak berat, sebab at-ta'dib, anwa' at-ta'dib ataupun cara nak mengajar isteri ni ada beberapa, di mana yang akhirnya boleh nak mungkin membawa kepada kekasaran dan sebagainya. Jadi kita perlu lalu marhalah ataupun peringkat-peringkat yang berbeza yang banyak dahulu sebelum nak sampai kepada peringkat yang boleh nak menyakiti antara satu sama lain. Dan yang terakhir, mu'asyarat az-zawjah li zawjiha bil ma'ruf, bergaul di antara suami isteri tadi itu dengan pergaulan yang baik. Yang ini tadi pun kita sebut ada hak isteri ke atas suami, begitu juga hak suami ke atas isteri. Isterinya perlu bergaul dengan pergaulan yang baik di antara bersama dengan suaminya. Jadi khulasah, penutup kita nak cerita dekat sini, balik semula kepada tajuk asal. Larangan daripada Rasulullah di dalam hadis yang kita bacakan pada mula-mula tadi, untuk seorang perempuan yang tak boleh nak berpuasa sedangkan suaminya ada, adalah untuk puasa sunat, puasa nawafil, puasa-puasa sunat. Adapun puasa yang fardu, maka suami tidak ada hak untuk nak melarang isteri daripada menunaikannya. Yang kedua, dalam hadis tadi sebut juga, kata si isteri tidak boleh nak memberi orang yang tidak disukai suaminya, ataupun tidak boleh nak memberi izin bagi orang yang tak diizinkan suaminya untuk masuk ke rumahnya. Dan yang terakhir, apa yang si isteri belanjakan daripada harta suaminya,
tanpa pengetahuannya ataupun tanpa arahan daripada suaminya, maka pahalanya sebahagian akan dapat kepada suaminya juga. Jadi cukup dengan kadar itu dulu daripada saya. InsyaAllah kita sambung pada episod yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.